السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Setinggi-tingginya kesyukuran itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya Allah telah membenarkan apa yang kita rancang dan kita susun berjalan dengan kehendaknya jua. Kita masih lagi di dalam bab perbincangan berhubung dengan hal yang bersangkutan dengan al-maut wa umur al-akhirah, berkaitan dengan kematian dan perkara yang bersangkutan dengan keimanan kepada hari akhirat. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala meletakkan suatu bab di dalam kitabnya At-Tadhkirah bi ahwalil maut wa umuril akhirah, bab yang dinamakan dengan asy-syafa'ah ataupun syafaat yang ada pada hari kiamat. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah membicarakan soal keimanan kepada apa yang disebut dengan syafa'ah, atau kita sebut dalam bahasa kita syafa'at. Di antara syafa'ah yang terbesar, syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, yang paling besar kedudukannya, adalah syafaat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini, sebagai permulaan kepada apa yang akan kita bincang berhubung dengan syafaat, kita akan mendengar beberapa hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan bab ataupun tajuk kita pada malam ini. Tuan-tuan mungkin pernah mendengar, bahkan kita memang selalu membaca apa yang disebut dengan al-maqam al-mahmud. Kita semua maklum, bahkan selepas daripada kita mendengar azan, kita disyariatkan oleh Allah dan Rasul untuk berdoa, doa selepas azan, yang mana di dalamnya kita berdoa salah satunya wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Juga Allah menyebut di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-19, maqaman mahmuda. Apakah yang dimaksudkan dengan al-maqam al-mahmud?
Pertama, makna dia apa? Terjemahan kepada al-maqam, al-mahmud. Maqaman mahmuda. Al-maqam daripada perkataan Arab qama yaqumu. Qama ni maksudnya berdiri. Al-maqam tempat berdiri. Sebab itu kita sebut tempat yang berdekatan dengan Kaabah Maqam Ibrahim, yang mana dalam bekas itu bukan selalu kita faham maqam dengan maksud kubur, tapi maqam Ibrahim itu tapak kaki dia. Tapak dia letak kaki berdiri ketika dia membina Kaabah. Pasal itu yang dalam bekas tu, dalam sangkak tu, dalam bekas kaca tu, tapak kaki Nabi Ibrahim. Allah sebut dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, dalam suratul Baqarah. Allah kata, dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat qawa'id. Qawa'id asas ataupun binaan minal bait, Kaabah. So dia pijak di situ, dia mendirikan Kaabah. Tapak kaki dia, tempat dia berdiri di situ, bukan kubur dah. Situ kalau kita tengok ada tapak kaki dia. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan ambillah maqam Ibrahim itu sebagai tempat mendirikan salat. Pasal itu kita salat lepas daripada kita tawaf tu di belakang maqam Ibrahim, berdasarkan ayat itu. Maqam itu maksudnya tempat berdiri, maqam. Jadi maksudnya al-mahmud yang terpuji, daripada perkataan hamada, hamid, mahmud yang terpuji. Pasal itu nama Nabi itu Muhammad, yang dipuji, yang terpuji, mahmud. Mahmud daripada word dia hamada. Jadi maksud al-maqam al-mahmud dari sudut lughawi, dari sudut bahasanya, dia bermaksud tempat berdiri yang terpuji. Pasal itu tuan-tuan tengok terjemahan dia tulis apa? Al-maqam tu, kedudukan. Terjemahan dalam bahasa kita dia tulis kedudukan. Pasal itu bila kita tengok translation dia, al-maqam al-mahmud, dalam doa selepas azan dia terjemah kedudukan yang terpuji, wa'adtah, seperti mana yang engkau janjikan. Dalam hadis Nabi kata apa? Sesiapa yang baca doa itu selepas daripada azan, dia akan mendapat syafaat aku. Salah satu daripada fadilah, kelebihan membaca doa selepas azan, sebab kita minta kepada Nabi dua perkara. Kita minta kepada Nabi ada dua perkara dalam tu. Satu, al-maqam al-mahmud. Ya Allah, engkau kurniakanlah kepada Nabi. Al-Imam Al-Qurtubi dia bawa perbahasan tu dalam bab syafaat. Kerana sekejap lagi kita akan pergi kepada makna maqam tu. Tu pasal itu kita bahas sikit. Kita minta kepada Nabi di dalam doa itu, sekurang-kurangnya kata para ulama, dia merujuk kepada dua benda besar. Ada dua inti yang sangat besar. Yang pertama,
al-maqam al-mahmud. Kita minta Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada baginda Nabi kedudukan yang terpuji. Apa dia kedudukan yang terpuji tu? Kedudukan yang terpuji itu terjemahan dia, makna dia apa? Sekali kita sebut. Yang kedua, kita juga minta diberikan kepada Nabi al-wasilah. Al-wasilah, kata para ulama, apa dia maksud wasilah? Apa dia tu wasilah? Wasilah adalah suatu kedudukan yang besar di dalam syurga. Al-wasilah tu maksudnya satu kedudukan yang besar di dalam syurga yang diberikan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu tempat yang khas. Al-wasilah tu kita minta bagi dekat Nabi, dan kita juga minta Allah Ta'ala bagi al-maqam al-mahmud. Dapat tak? Okey. Al-maqam al-mahmud, jumhur ulama, majoriti ulama ahli sunnati wal jamaah menafsirkan makna apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan yang terpuji. Syafa'ah. Yang tuan-tuan duk baca maqaman mahmuda dalam doa lepas azan tu, dan juga dalam surah Al-Isra tadi ni ayat 79 ke 19, 79. Maksud maqam mahmud, kena ingatlah sejak mula pada hari ni. Kalau tak ingat lagi, kena ingat maqam mahmud dengan maksud syafa'ah. Dengan maksud syafaat. Jadi lepas ni bila kita baca wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi, ya Allah engkau bangkitkanlah, berikanlah maqam mahmud dengan makna syafa'ah. Kerana nabilah manusia satu-satunya nabi, satu-satunya makhluk yang Allah kurniakan kedudukan yang paling besar pada hari kiamat. Dialah yang memiliki syafa'atul uzma. Apa dia maksud syafaat yang besar tu? Pasal apa nama syafaat yang besar? Apa maksud tuan-tuan duk sebut syafaat uzma? Syafaat yang paling besar tu syafaat apa? Kita dah sebut sikit dulu. Yang mana syafaat ini khas, hanya dimiliki oleh Nabi. Nabi-nabi lain tak ada. Kalau nabi-nabi lain tak ada, tambah kita yang bukan Nabi ni. Nabi Muhammad ya, the only one, satu-satunya, dia seorang ya yang ada. Sebab itu dia panggil syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, yang paling besar, uzma, azim. Apa dia? Yang tuan-tuan selalu baca dalam hadis. Pergi dekat Nabi Adam, tak boleh, reject, refuse. Manusia semua pergi dekat Nabi Adam, Abul Bashar. Hadis yang selalu kita baca, hadis yang selalu kita dengar. Engkau adalah manusia pertama yang Allah cipta, yang Allah cipta dengan tangannya. Kau pergilah minta supaya Allah mulakan hari perhitungan. Pergi dekat Adam, merayu dekat Adam, sebut kedudukan Adam, kelebihan Adam, keistimewaan Nabi Allah Adam alaihissalam. Engkaulah manusia yang paling layak. Adam kata tak boleh. Allah telah larang aku, dan aku telah langgar apa yang Tuhan larang. Tak boleh. Aku malu. Aku tak layak. Pergi kepada Nabi Nuh, pergi kepada Nabi Ibrahim, pergi kepada Nabi Musa. Kesemua para nabi ini dengan kelebihan Musa kalimullah,
Musa yang Tuhan bercakap dengan dia. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bercakap dengan Musa secara langsung. Allah cakap direct, langsung dengan Musa. Musa hebat dengan tongkat, dengan mukjizat dia, dengan kehebatan dia. Allah sayang dekat dia. Dia juga telah buat kesalahan dan dia tak layak. Pergi kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, Abul Anbiya, keturunannya semua menjadi rasul, menjadi nabi, daripada Nabi Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub. Tu mari daripada susur galun. Hatta Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kita pun mari daripada dia. Dia pun tak boleh. Pergi cari orang lain, pergi cari orang lain. Sehinggalah pergi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai ulang kaji ya. Bila pergi kepada Nabi, diringkaskan hadis tu, Nabi pergi menghadap Allah Azza wa Jal. Allah memperkenankan permohonan Nabi dan dimulakanlah hari yang dinamakan Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, Yaumul apa? Semua itulah Yaumul Arad, Yaumul apa yang kita sebut tu. Baru mula. Disebabkan permintaan, permohonan daripada Nabi kita Muhammad, Allah izin untuk mula. Maka bermulalah hari tersebut. Yang inilah yang dikenali dengan syafaat yang paling besar. Jadi tuan-tuan, bila kita dengar Al-Maqam Al-Mahmud, kita akan faham dan kita akan teringat dan kita akan tahu dia membawa maksud syafaat uzma, syafaat yang besar yang Nabi saja ada. Ada tak tafsiran lain selain daripada maqam mahmud tu dengan maksud syafaat? Ada tak maksud lain? Ada. Apa maksud yang kedua? Saya habaqlah. Dah kita belajar ni, kita sebut bila dikatakan al-maqam al-mahmud tu, yang dikatakan kedudukan yang terpuji tu, ada di kalangan ulama ahli sunnah, di kalangan salaf, di kalangan tabi'in, di kalangan ahli sunnah ni, dia menafsirkan dengan maksud berdasarkan kepada riwayat athar ni, Allah akan mengangkat, ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dudukkan dia di atas arasy pada hari kiamat. So dia ada dua tafsiran ataupun dua maksud. Sekurang-kurangnya di sisi ahli sunnah, ada sebahagian ulama kata al-maqam al-mahmud dengan maksud syafaatul uzma, syafaat Nabi. Sebab itu kita doa Allah bagi syafaat tu kepada Nabi. Allah izin Nabi untuk memberikan syafaat itu. Dan tidak ada Nabi dan Rasul yang ada syafaat itu. Dan yang kedua dengan maksud Allah angkat Nabi esok pada hari kiamat. Allah muliakan Nabi. Allah besarkan Nabi. Allah angkat, duduk, letak di atas arasy pada hari kiamat. Itu dua maksud lah. Okey, wallahu a'lam. Kita bahas apa yang berkait dengan apa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi berhubung dengan syafa'ah. Jadi malam ni kita nak tengok sikit hadis-hadis berkaitan dengan syafa'ah. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ni pun selalu kita baca, selalu kita dengar. Dan tuan-tuan doa jangan jadi dalam hadis ni. Hadis apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Imran bin Husain radhiyallahu an,
Nabi SAW bersabda, ni kita ambil hadis ni sebab dia ada kait dengan syafaat. Semua hadis-hadis malam ni semua hadis yang berkaitan dengan syafaat. Yakhruju qaumun minan nar bi syafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannah yusammuna al-jahannamiyyin. Al-jahannamiyyin ataupun al-jahannamiyun. Ini satu grup. Grup ni grup yang nak kata bagus pun tak bagus ya. Nak kata tak bagus pun macam bagus. Grup apa ni? Grup kita selalu dengar apa dia? 6 apa? 6 jahannam. Yang ni lebih pada 6 7, 8 tak tahu berapa. 6 jahannam. Yang ni grup ni, kumpulan ni dikenali dengan nama Al-Jahannamiyun. Geng-geng Jahannam. Geng-geng Jahannam memang Jahannam pun. Orang sekolah derma, kalau dia keluar, dia bekas sekolah derma, dia panggil apa? Derma apa? Dermarian kan? Are you dramarian? Maksudnya awak ni bekas sekolah derma, alumni kan? Kalau alwi, tapi tak ada bekas lah, takkan nak keluar masjid alwi yang mayang sampai mati lah. Yang ni bekas, nak kata student pun tak lah, bekas penghuni neraka Jahannam. Apa dia kita nak panggil? So depa ni semua ex neraka Jahannam. Ex boleh kot, bekas lah, bekas. Atau dalam bahasa sedap sikit, mantan. Tak kena mantan ni, mantan Perdana Menteri ke, mantan imam ke. Takkan geng Jahannam nak panggil mantan, tak elok. Bekas lah, bekas. Maksud pernah masuk neraka Jahannam tapi keluar. Macam tu lah. Kalau tengok dalam rekod, saya baru ni pergi sembang dengan polis, pergi ceramah di polis Padang Besar. Dia kata kita boleh tahu semua manusia ni dalam Malaysia ni, bila dia masuk dalam, dia ada kes jenayah, kita boleh tahu. Sebab dia picok 10 jari tu, tak kira lah dia jadi tu imam satu ke, ketua imam ke apa ke. Kalau dia bisa cop 10 jari ni, memang ada rekod lah. Terus itu rekod-rekod lampau ni penting juga, tak? Jadi mereka ni kalau terih rekod, akan keluar salah satu catatannya, bekas penghuni neraka Jahannam yang keluar masuk syurga. Bila mereka keluar, bila keluar neraka Jahannam, macam keluar dia kan nak macam, adalah dia punya tanda tu, melekam hitam. Keluar neraka takkan putih, terbakar, hangit. Jadi depa keluar tu, depa nak masuk syurga, depa malu. Depa takkan kami nak masuk ni, malulah dekat ahli syurga. Depa pun nak jadi ahli syurga juga, tapi rekod depa tu masuk neraka dululah. Depa ini dikenali dengan nama Al-Jahannam, ataupun kalau ramai plural Al-Jahannamiyun. Maksudnya jamak muzakkar salim. Ramai geng-geng Jahannam ni, yang mana mereka ini keluar. Ada yang keluar, ada yang masuk tak lama keluar, ada yang masuk lama keluar. Bahkan ada di dalam hadis, bila dia bawa keluar tu daripada neraka ni geng-geng Jahannamiyun ni, ada yang keluar baru dan terbakar kaki.
dah ambil bawa keluar. Ada yang baru terbakar, maksudnya tak habis lah. Ada yang terbakar kaki, dah terbakar takat pinggang, ada terbakar kat kepala, ada yang hangus. Tapi pokok pangkalnya, yakhrujuna qaumun minan nar. Mereka itu keluar daripada neraka sebelum daripada masanya dengan syafaat Nabi. Atau dalam bahasa kita duk guna ni, yang mana banduan-banduan keluar awal tu, yang berkelakuan baik, yang dah lama melalui perjalanan tu, kita panggil apa? Pengampunan awal lah. So grup ni lah, grup yang mereka mendapat pengampunan awal, mereka mendapat apa orang kata pelepasan awal, mereka boleh keluar daripada neraka. Mereka ini dikenali dengan nama tadi dah, bekas penghuni neraka Jahannam. Jahannam tu nama neraka. Kan? Jahannam tu nama neraka. Jadi siapa yang masuk dalam tu bila keluar, dia bawa nama tu. Boleh? Okey. Sebab apa mereka keluar? Macam mana mereka boleh keluar? Dan bagaimana Allah Ta'ala mengampunkan mereka? Kesemuanya itu di atas pertolongan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya kalau ikut pada kadar dosa yang mereka buat, mereka tak patut lagi keluar. Itulah maksud dia. Kalau nak ukur daripada kedudukan mereka tu, dari sudut perbuatan dosa yang mereka buat tu, jenayah yang mereka buat di dunia tu, mereka tak keluar lagi. Mungkin lambat lagi, mungkin banyak lagi. Tetapi di atas permintaan, permohonan, rayuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mengizinkan Nabi untuk pergi ambil depa tu, pergi ambil kutip depa tu, bawa keluar awal. Itu yang disebut oleh para ulama. Okey. So sekarang kita tengok sikit beberapa hadis yang berkaitan dengan keluarnya ahli neraka. Antaranya yang akan keluar, yang akan mendapat pengampunan dan juga syafaat daripada Nabi ni, siapa dia? Antaranya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ukhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqal habbatin min khardalin min iman. Atau kama qala, akan keluar, disuruh keluar, diambil keluar daripada neraka manusia yang di dalam hati mereka ada iman sebesar habbah, biji khardal, sawi. Biji sawi. Maksudnya apa? Dari sudut amal tak ada langsung, tak pernah buat baik, tak pernah semayang, tak pernah puasa, tak pernah mengaji, tak ada kebaikan. Dosa tak payah ceritalah, bergunung ganang, berbukit-bukit dosa. Manusia yang sangat teruk. Cuma dalam hadis ni dia kata apa? Di dalam hati dia itu ada iman. Besar mana iman tu? Iman taklah besar mana, besar biji sawi. Esok pergi beli sawi. Biji sawi. Jangan silap pula dengan kobe. Beli sawi, tengok biji dia. Tak tahulah ada tak ada dalam sawi. Biji sawi. Maksudnya dari sudut iman
pun lekeh. Iman pun bukanlah kata iman yang kuat, mantap, akidah yang kukuh, tak. Maksud dia ada iman, ada tauhid. Dari sudut dosa, boleh kita kata macam ni lah, nak bayangkan, nak cerita teruk ni, tak ada kejahatan yang dia tak buat. Tetapi di atas iman itu, Nabi kata, diangkat keluar dia, dibawa keluar. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang melakukan dosa besar, dosa yang besar, dan dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Sebab kalau dia bertaubat, tentulah bersih, tentulah dah hilang dosa-dosa tu. Dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, dia mati sebagai fasiq. Tetapi oleh kerana ketika dia mati, dia masih beriman kepada Allah, dia tidak kekal di dalam neraka. Inilah kelebihan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Sebab itu di sisi ahli sunnah kita berbeza. Kita berbeza dengan khawarij. Kita berbeza dengan khawarij. Sebab itu siapa-siapa yang sebut, kata orang yang buat dosa besar tu masuk neraka tak keluar, tu khawarij. Dan sekali kita tengok ada satu khawarij yang bertengkar dengan sahabat. Dia kata macam mana boleh kata orang masuk neraka keluar? Quran kata tak keluar, dia boleh kata keluar. Akhirnya dia masuk. Daripada khawarij dia jadi ahli sunnah. Ahli sunnah kata apa? Ahli sunnah kata orang buat dosa besar tak kekal dalam neraka. Antaranya hadis ni lah, hadis Bukhari. Okey. Kemudian tuan-tuan, kita tengok pula hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ni hadis yang kedua, cerita Jahannami ni. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Inni la'alamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannah dukhul al-jannah. Nabi kata sesungguhnya aku mengetahui tentang seorang lelaki yang menjadi orang terakhir keluar daripada neraka dan orang terakhir yang masuk ke dalam syurga. Oh, yang ni yang paling last. Yang mana dia keluar dalam keadaan merangkak. Dia pergi menghadap Allah. Pasal apa dia keluar? Pasal dia ada iman. Sebab kalau manusia tu ada iman, ada tauhid, beriman kepada Allah dan Rasul, tidak mensyirikkan Allah, dia akan keluar. Dia akan keluar. Jadi orang yang keluar lah ni pasal apa dia keluar? Dan lepas dia keluar, neraka ditutup. Selepas lelaki ni keluar, neraka ditutup. Yang tinggal neraka untuk orang kafir. Neraka untuk orang Islam tutup. Tak ada orang tutup. Dia mari menghadap Allah. Allah kata idhhab fadkhulil jannah fayatiha fayukhayyalu ilaiha annaha mala fayarji'u. Allah kata pergi masuk dalam syurga. Fayukhayyal, dia duk imagine, dia duk khayal. Perkataan Arab macam Melayu, khayal. Perkataan Melayu macam Arab. Fayukhayyal, dia duk bayangkan syurga dah penuh. Dia duk bayang syurga dah penuh nak masuk. Ada nak celuih, ada nak muat, ada nak boleh masuk. Dia nak duduk tang mana? Kartun ni kau ni. Fayarji'u, dia pun patah balik. Dia kata fayaqula ya Rab wajadtuha malak. Dia kata ya Allah, syurga dah penuh. Malak, malik, penuh. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu idhhab.
Allah kata pi masuk. Dia duk rasa macam tu, dia kata tak ada tempat nak masuk ni, tak ada ruang. Pi mai. Allah kata pi masuk, ada tempat. Ada tempat. Kan? Tuan-tuan, Allah kata dekat dia, fa inna laka mithlad dunya. Untuk hang, ruang hang tu, yang hang duk rasa penuh, yang rasa tak celuih dah syurga tu. Pasal itu tuan-tuan, kita di dunia ni berebutlah apa? Nak dapat tempat bukan senang. Lah saya tengok apa, rumah berapa ribu kaki kan, harga ratus-ratus ribu tu belum tanah. Kadang-kadang kita masuk rumah kawan tu, tengok pintu belakang, kita awak keluar lah tengok sempit tapi harga ratus-ratus ribu. Ada yang tuan-tuan syukurlah, ada yang lantai orang bumbung kita lantai orang. Faham ke tak? Keluar, kalau mamai sikit berjalan keluar, jatuh tu innalillah. Dunia ini manusia berebut nak buat rumah, nak cari rumah kan, tanah. Tadi pun ada satu sahabat, ada orang nak jual tanah. Kita kalau dengar kita nak belilah. Tuan-tuan pun ada duit nak beli tanah, tak salah. Walaupun orang kata lah sekali bukan tanah lebar, tanah ke dalam kita nak boleh. Tak apalah, sementara hidup kita pesah cara hidup. Tapi Allah kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk syurga, katalah tuan-tuan the last person, tuan-tuan dapat bahagian tuan-tuan. Tadi petang saya mengajak bab pesaka sikit. Saya tahu bab faraid ni 1/6, 1/8. Bahagian tuan-tuan untuk tuan-tuan yang last sekali tu, Allah kata fa inna laka mithlad dunya. Untuk bahagian hang yang last sekali, yang hang rasa penuh dah syurga tu, yang hang rasa tak ada ruang dah, yang hang rasa sempit tu, untuk bahagian hang yang last sekali, reserve untuk hang, disediakan untuk hang tu dunia wa asharata amzaliha. Bukan kalau Tuhan kata besar dunia pun, kita tuan-tuan besar dunia, besar palih, setengah-setengah orang dia pergi tempat dalam palih, dia kata aku tak tahu dalam palih ada tempat ni. Palih berjalan tak habis. Palih ni angkat pitak dalam kubang pasu, ada lebih lagi kubang pasu. Punya besar yang palih, punya halih palih tu pun kita, kalau kata kita boleh besar palih ni pun Allah besar tak dengar. Kan satu relung ada 33,000 kaki pun tak tahu nak buat apa lah. Tak tahu nak buat apa. Rumah besar 7,000 8,000 kaki ya. Allah kata untuk hang dunia kali 10. Dunia tu kali 10. Itu untuk orang lah sekali tu. Maksud tak gaduh, duk bertengkar, duk berebut lah, duk berkelahi. Dia berkata apa? Berkelahi, bertegang urat, bertetak, berbalah, putus silaturahim, bermasa muka untuk tanah sekangkang kera. Pasal apa? Pasal apa sekangkang kera? Tuan-tuan pi lah tang mana-mana ada kera, so dia kangkang. Sak tu. Dia panggil sekangkang kera. Pasal tu rebut. Orang putih kata, orang putih pula. Orang boleh kata kelemboi, besar kelemboi. Tu pun bertetak adik-adik. Berambat. Banyak duk atas rumah duk berkira dah. Ada kih mana tak tahu bertengkar tuan-tuan sampai apa? Cangkui tanah.
Tanah mana cangkui mana nak habis. Tapi dia punya geram tak puas hati tu. Pergi duk cangkui tanah. Nak abang tak puas hati. Manusia dengan tanah dengan main. Lorak, wayar atas bawah pun. Mau orang PBC. Ada tanah. Tang mana? Mereka ambil tanah hang buat jalan. Jom pergi tengok. Tu yang terlorak duk hap-hap tu. Korang habak tanah dia ada orang ambil buat jalan pun mangkit papah. Heret tung gas oksigen nak pergi tengok. Yang kata dengan dunia ni. Boy. Tak apalah tuan-tuan. Sabar saatnya. Sehari dua mati boleh dunia dan kali 10. Nama ni nak habak yang 10 kali dunia ni satu nama bukan berongkoi cik oi. Pi ke bank nak pajak, bank pun penin berongkoi. Nak duk rongkai tak boleh, berongkoi rongkai tak boleh. Ni satu nama, geran satu nama 10 kali dunia. Hang korek nak buat longkang, nak buat parit, nak buat sungai. Yang kata besarnya kurniaan Allah kepada ahli syurga. Itu yang terakhir, yang awal tak tahu. Dia kata apa? Dia kata wa antal malik. Dia kata fa yaqul ataskharu bi. Dia kata ya Allah, adakah kau nak mempermain-mainkan aku, nak memperlawak-lawakkan aku? Wa antal malik. Nabi bila cerita ni, dia dialog Allah dengan laki-laki ni, Nabi pun tergelak sampai nampak geram. Punya laki-laki ni, punya kelaku dia. Dia kata ya Allah, betul ke? Jangan duk main-main saya. Nampak. Pasal apa dia tak berapa nak percaya? Sebab dia orang terakhir. Dia tak sangka untuk dia seluas itu. Tu nampak? Hadis yang berikutnya daripada Abu Sa'id. Ni hadis yang kita baca tadi. Cuma kita tambah sikitlah. Dia kata amma ahlun nar alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyuna walakin nasun asabathumun nar bidhunubihim aw qala bi khatayahum. Sesungguhnya ahli neraka yang masuk ke dalam neraka, mereka itu tak mati dan mereka itu juga tak macam dengan hidup. Mereka itu dibakar oleh api neraka disebabkan oleh dosa-dosa dan kesalahan yang mereka lakukan. Nampak? Kemudian Allah Subhanahu wa taala membakar mereka sehinggalah mereka menjadi fahma, jadi arang, hangus. Lepas tu apa? Udzina bi syafa'ah. Kemudian diberikan kepada mereka syafaat. Lalu mereka ini bangkit dalam keadaan terbakar dan hancur. Dhabair fabuthu. Lepas itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka semua daripada neraka dalam keadaan terbakar, terkoyak, kulit depa hancur habis ni. Allah taala tuangkan mereka dengan air syurga, air sungai daripada syurga, lalu mereka tumbuh isi dan kulit menjadi seperti asal mereka. Seperti mana? Nabatul habbah. Seperti mana kamu tanam anak benih, kamu tuang air, anak benih tu tumbuh jadi pokok, macam itulah Allah Ta'ala tuang air sungai syurga, kena dekat kulit ahli neraka, dia tumbuh balik isi, jadi macam asal kejadian. Lepas tu baru masuk dalam syurga. Itu disebabkan oleh apa? Syafa'ah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tuan-tuan, kita tengok lagi berkaitan dengan hadis syafaat. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Nabi kata, fayuj'alu fi riqabihim khawatim. Fayadkhuluna al-jannah fayaqulu ahlul jannah haula utaqa'ur rahman. Selain daripada mereka ini dikenali dengan nama Al-Jahannamiyun. Tuan-tuan kena ingat nama-nama ni, istilah ni, gelaran ni kena ingat. Mereka juga dikenali dengan nama Utaqa'ur Rahman, golongan yang dilepaskan oleh Allah. Kata Nabi, bila mereka ini masuk ke dalam syurga, ahli-ahli syurga kenal mereka ni. Ni kenal ni semua ni, bekas-bekas ahli neraka ni depa masuk, ahli syurga tengok kenal. Ahli syurga habaq lah dekat ahli-ahli syurga lain. Yang baru masuk ni siapa dia? Dalam sebahagian riwayat depa kata Al-Jahannamiyun ni geng bekas ahli neraka ni, bekas ahli neraka. Sebahagian lagi kata Utaqa'ur Rahman. Depa ni lah orang-orang yang Tuhan pelepah, Tuhan bawa keluar daripada neraka, Tuhan selamatkan daripada neraka. Mereka ahli neraka yang dikeluarkan oleh Allah. Utaqa'ur Rahman. Sebab apa? Syafa'ah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata apa? Syafa'ati li akabir min ummati. Sebab itu Nabi telah sebut dengan terang kepada kita, dia simpan. Semua Nabi-Nabi yang lain telah guna, dia tak guna. Dia simpan syafaat dia, permintaan dia untuk apa? Untuk dia guna kepada umat dia yang buat dosa besar, yang tak boleh masuk syurga. Dia akan guna waktu tu untuk keluarkan mereka pi masuk dalam syurga. Nabi taruh untuk kita, bukan untuk kita yang biasa-biasa, yang buat dosa besar, yang akan sangkut, Allah akan tolong melalui Nabi. Sikit. Berikutnya, hadis yang juga menyokong tentang wujudnya syafa'ah yang akan diberikan oleh Nabi kepada umat dia. Diluaskan juga syafaat ini kepada orang-orang yang beriman. Saya sebut benda ni kerana sebahagian daripada kelompok yang mengaku Islam menolak adanya syafaat. Okey, sekejap kita baca sikit. Lah kita baca tentang dalil adanya syafaat. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Okey. Nabi SAW cerita tentang keadaan orang-orang beriman pada hari kiamat. Maksud siapa dia ni? Ahli syurga. Untuk siapa? Li ikhwanihim. Untuk ikhwan. Apa maksud ikhwan? Tuan-tuan tengok ada kadang-kadang orang letak al-ikhwan, al-ikhwan. Ikhwan maksud dia saudara mereka. Saudara ni boleh jadi kawan, boleh jadi teman. Pasal itu kita sesama Islam dia panggil ukhuwah Islamiyah. Adik-beradik dia panggil silatul rahim. Rahim. Kita semua dalam masjid ni ikhwanul muslimin. Apa dia? Saudara se-Islam. Kita beriman ni, kita innamal mu'minun ikhwah. Quran kata sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perelokkanlah di antara saudara kamu. Okey. Yaqulun, yang mana kita ni disuruh oleh Allah untuk mengeluarkan saudara-saudara kita yang tak masuk syurga dengan kita. Yaquluna, berkatalah orang-orang yang beriman daripada kalangan ahli syurga,
Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjuna. Allah Ta'ala kata apa? Kita kata apa? Ya Allah, yang duduk dalam neraka itu mereka adalah orang-orang yasumun. Mereka itu berpuasa dengan kami. Tu tuan-tuan, pasal itu kita kata orang yang masuk syurga bukan kerana tak ada dosa, dan orang yang masuk neraka bukan kerana tak ada pahala. Maksudnya bukanlah dia tak ada kebaikan, mungkin ada tapi banyak sebab lah. Okey, mungkin dia buat tak ikhlas, tak tahulah. Tapi ahli syurga kata mereka itu yasumuna ma'ana, mereka puasa dengan kami. Beritahu ke Allah Ta'ala mereka tu puasa dengan kami. Wa yusallun, mereka tu semayang. Orang semayang masuk neraka. Wa yahujjun, mereka itu berhaji. Itu dia tuan-tuan. Pasal itu kita buat amalan, kita jangan ada satu sifat confident, kerana kita tak tahu. Fayuqalu lahum, Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka, dah kita pi habaq kata mereka ni puasa. Maknanya apa ni? Kita lobby lah, bahasa kita lobby lah. Kita pi lobby untuk nak selamatkan saudara kita. Tengok dia kena bakar, tak sampai hati nak biar macam tu. Pasal dalam syurga dia bukan ada perangai lagulan dunia. Pada muka hang, ambil mampu bi. Tu tak ada. Mau kalau duk ada perangai lagu tu, dia tak masuk syurga, dia duduk bawah tu. Kita di dunia ni bila tengok kau tu dia laku kata dah hang, kau ini hang ambil. Tak. Hati-hati ahli syurga ni disebutlah hadis seperti hati apa? Tu bisa dengar tak? Hati ahli syurga seperti hati burung. Bisa dengar tak hadis tu? Hati ahli syurga ni selembut hati burung. Saya tak tahulah saya orang. Macam mana burung punya hati tak tahu. Bila dia tengok, dia rasa kesian, dia rasa sedih, dia tak mau biar saudara dia, dia nak tarik, dia nak angkat saudara dia, dia nak keluarkan saudara dia. Dia pergi minta dekat Allah, dia pun ni semayang, dia pun ni puasa, dia pun ni buat haji, maafkanlah, ampunkan depa. Depa merayulah depa di syurga. Allah kata, akhriju man araftum. Ambil siapa dia yang hampa kenal, yang hampa tahu, yang hampa apa araf tu ni, yang hampa perasan ni, apa pi ambil. Allah kata pi ambil. Nampak tuan-tuan, kita pun pi lah. Fatuharramu suwaruhum 'alan nar, dan diperintahkan kepada api neraka, bonti sat, jangan duk bakar depa. Pasal apa? Pasal nak bagi kenal, nak biar. Fatuharramu, diharamkan api untuk bakar depa. Sat, jangan bakar lagi. Bagi ahli syurga tengok nak cam. Kawan dia yang mana? Kawan dia yang mana? Yang mana ni? Teman dia dulu ni duduk sekali. Dia nak angkut, dia nak apa? Ambil bawa keluar. Fayukhrijuna khalqan kathiran qad akhadhat an-nar ila nisfi saqai ila rukbatin. Yang saya kata tadi ni, depa pun kutip lah. Ada kawan tu yang terbakar sampai ke betih, ada yang terbakar sampai buku lali. Rabbana ma baqiya fiha ahad. Habislah kami dah ambil dah. Yang mana kami kenal, yang mana yang semayang kami apa semua tu kami ambil dah. Allah kata apa? Pi lagi, pi. Irji'u, hampa pi tolong ambil bawa keluar lagi. Hampa pi ambil. Allah suruh pi lagi. Pi ambil lagi. Tapi tuan-tuan jangan duk ambil kesempatan lah. Kita hang jangan lupa dengan aku. Hang pi semayang tak apa. Hang lepak hang telefon aku. Aku belanja hang. Hang takut. Hang pi semayang macam doa, hang pi mengaji. Hang tak ada duit nak buh minyak pergi mengaji, hang telefon aku buh minyak pergi kat hang. Tak ada kereta, aku bagi kereta, hang pergi mengaji, hang pergi. Hang aku tak apa, aku urusan aku. Itu hang nak minta apa kat aku? Aku tak mau, aku cukup dah. Esok nanti aku tolong hang, tolong aku. Hari ni aku tolong. Dia taruh siap-siap dah kawan dia. Allah kata irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dinar. Pi
Dia kata habis dah kami ambil ni orang bagus-bagus yang masuk neraka yang kami kenal tu kami ambil. Allah kata cari orang yang ada buat baik sebesar dinar. Siapa yang hampa kenal dia bisa buat baik kecil, hampa ambil buat keluar juga. Kita pun pi kelas ni dalam neraka tu pi duk kelas. Siapa yang bisa buat baik walaupun sebesar dinar. Tak kira lah mungkin bisa belanja orang ke, bisa apa ke. Tak besar kecil, ambil buat keluar juga. Ambil kutip, habis dah. Saya pendekkan ni. Mai dekat Tuhan, Allah kata apa lagi? Pi lagi. Tadi sebesar dinar. Satu dinar, sebesar tu. Lo ni pi kelah ambil buat keluar. Siapa yang nisfid dinar, yang pernah buat baik setengah dinar. Dinar setengah, kecil lagi pun buat keluar. Tu dia. Pun buat keluar. Pilah kutip lagi, kan? Mai. Pi kutip lagi. Siapa dia lagi? Nak pi ambil siapa lagi? Faman wajadtum fi qalbih mithqala dzarrah min khair. Saja Allah Ta'ala nak bagi keluar habis ya. Allah kata apa? Daripada sebesar dinar tinggal setengah dinar. Lah sekali dah apa? Pi kelah ambil tengok, tak kira lah yang pernah buat baik walaupun sebesar zarrah. Apa dia sebesar zarrah? Buat baik mana ada sebesar zarrah? Bagi makan kucing pun kira besar tu. Yang ni sebesar zarrah. Depa pun pi kutip lah. Tadi daripada ramai tinggal sikit, yang sebesar dinar pun ambil buat keluar, tinggal setengah dinar pun kutip buat keluar, lah tinggal hak ujung-ujung, hak yang setengah dinar pun tak ada, iaitu sebesar zarah. Tu pun kutip lah kali dia mai kat Tuhan, clear, kosong. Keluar habis. Sebab apa? Permintaan ahli syurga. Bukan sebab amalan dia apa, bukan sebab kebaikan dia apa, bukan sebab apa yang mereka buat, tapi syafaat. Permintaan daripada ahli syurga. Hadis Bukhari Muslim. Sebab itu hadirin mukminin, bila kita membaca hadis-hadis berkaitan dengan syafaat, apakah yang sepatutnya ada di dalam diri dan hati kita, iaitu sangka baik kepada Allah. Ada dua perkara yang tuan-tuan kena ada. Bila kita baca, kita dengar dan kita melalui hadis-hadis syafaat, dia mesti memberikan dua perkara yang paling utama. Satu, husnudzan, sangka baik dengan Allah. Yang kedua, tidak adanya apa yang disebut berputus asa daripada rahmat dan pertolongan Allah. Dua benda ni mesti ada. Siapa-siapa yang dengar sehinggakan orang yang tak ada kebaikan boleh keluar daripada neraka, boleh keluar. Macam mana kita nak sangka buruk dengan Allah? Macam mana kita nak perah dengan Allah? Macam mana kita nak putus asa dengan Tuhan? Macam mana kita nak boleh kata Tuhan takkan tolong kita? Tak ada ruang untuk Tuhan biar kita. Nampak? Tapi hati-hati, kerana kata Umar, kita tutup dengan perkataan Sayyidina Umar. Dia kata apa? Daripada Ibnu Abbas, bahawa Umar Al-Khattab pernah memberikan satu ucapan, kata-kata. Dia kata, innahu sayakuna fi hadhil ummah, akan keluar daripada umat ini qaumun, sekelompok manusia, yukadzibuna birrajm, mereka menolak hukum rejam. Umar kata akan muncul dalam umat Muhammad ini manusia yang pertama, mereka menolak hukum rejam. Tak percaya kata rejam itu daripada Quran, daripada Allah, daripada Nabi. Tolak hukum rejam. Yang kedua, wa yukadzibuna bid-dajjal, mereka mendustakan akan munculnya Dajjal. Dia tak percaya ada Dajjal. Lepas tu duk tafsir kok nu, duk tafsir pusing kok nu, pusing kok ni. Dajjal lah. Apa dia tu Dajjal? Dajjal ni manusia yang akan keluar di akhir zaman buta sebelah.
Dan dia ni akan mengaku sebagai Tuhan. Di dai dia tulis perkataan kafara. Dia ni manusia, lelaki, dan dia akan kata aku ni Tuhan. Tapi bila dia akan keluar lah, dia diikat di suatu pulau. Di mana tak tahu. Cukup. Kita tak payah duk tafsir, duk takwil, duk pusing kok ni tak. Nabi abang kata Dajjal akan keluar di akhir zaman, kita beriman cukup. Jadi bila Dajjal keluar, kita nak buat apa? Lari, jangan pi dekat dia. Jangan duk cari Dajjal. Nabi tak suruh cari, Nabi suruh lari. Nabi suruh lari. Nabi suruh berdoa, berlindung. Ada setengah dia tak percaya, dia kata mana ada Dajjal. Habis pulau dah kita pi, habis ceruk rantau dah kita jelajah, satelit semua dah tahu dah. Tak ada pun pulau tu, tak pernah jumpa pun orang yang diceritakan tu, tak tahu. Lepas tu mainlah tafsir Atromen di Pulau Nagoya, Jepun apa, main merepek ni. Kan? Tak ketum biar. Wa yukadzibuna bi'adzabil qabr. Mereka menolak hukum rejam. Mereka menolak wujudnya Dajjal. Mereka menolak adanya azab kubur. Ini ada golongan liberal yang tolak azab kubur kerana tak masuk akal. Azab kubur ni tak masuk akal. Lepas tu petikailah. Ni orang yang mati tak ada kubur macam mana? Tu kita korek orang tengok jasad ada yang kih-kih kena korek balik, korek-korek tak ada apa pun. Dia guna akal, tahu dia guna akal. Dia kata saya duduk tepi kubur tak dengar apa pun. Akal tak boleh terima. Pelik tak logik, tak masuk akal. Nampak? Lagi wa yukadzibuna bisyafa'ah. Mereka menolak adanya syafaat. Yakni golongan khawarij. Wa yukadzibuna biqaumin yakhrujuna minan nar. Mereka juga menolak adanya manusia yang akan keluar daripada neraka. Bagi mereka bila masuk neraka tak akan keluar. Tapi kita ahli sunnah nak tolak macam mana? Hadis punya banyak. Tapi hadis ni bukanlah satu peluang untuk kita mengambil kesempatan. Kita tak apa, nampak tu. Lah sekali keluar juga. Nak duk susah hati apa? Kalau kena turn awal, lepas. Kalau lambat sikit tak apa, tunggu macam lah. Kan? Mula-mula keluar nama tak ada. Lepas tu tuan-tuan buat apa? Permohonan pertama nama tuan-tuan tak lekat. Lepas tu buat rayuan. Lama-lama lekat lah. Cari sokongan besar sikit. Mau sembang lagu dunia. Ini akhirat. Hatta sehari pun kita tak boleh masuk dalam neraka. Apatah lagi. Bukan kata masuk. Duduk tepi pun terasa bahang dia. Yang kata neraka. Kan? Nampak? Sehingga kan sebahagian sahabat Nabi, apabila mereka baca ayat-ayat tentang makanan neraka, mereka terus hilang selera nak makan. Bila contoh sebahagian sahabat baca dalam surah Al-Ghashiyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Depa baca ayat tu, depa faham, hari tu tak makan. Takut. Orang tanya pasal apa tak makan? Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Kerana terfikirkan dhari'. Ada sebahagian sahabat yang baca ayat-ayat neraka tersungkur, rebah, mati. Orang angkat mati. Itu hadis yang berkaitan dengan syafaat. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, kita beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa agar kita termasuk daripada mereka yang memperoleh syafaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.